Wah, Dr. Syarul ada asisten lah. Ada kat sebelah ni Sekretari ya. sekretari. Fatihah ada ke dalam ni? Fatihah? Kalau tak ada saya terus, kalau tak ada saya teruskan ya. Okey, dah pukul 3. Takut ada banyak soalan nanti kan. So, kita mulakan ya, Prof. Betul, Doktor. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada pengurusan kanan fakulti dan juga kepada semua pelajar yang dikasihi. Hari ini kita akan mendengar taklimat maklumat terkini pengurusan staf pelajar dan akademik dari dekan dan juga Mandakan HEA dan juga HEP. Tanpa melengahkan masa, saya akan mempersilakan Profesor Dr. Haja Brother Zona Muhammad Yusof untuk memberikan taklimat. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua pelajar. Terima kasih kepada pengurusan fakulti, pengurusan Majlis Eksekutif Fakulti, Dr. Nizam selaku moderator. Jadi alhamdulillah kita baru ada 103 partisipan daripada pelajar. Jadi tujuan kita berjumpa petang ni ya anak-anak, sebab kita nak bagi perkembangan terkini supaya pelajar jelas ya kenapa perubahan kita terpaksa lakukan pada saat-saat terakhir selepas pengumuman daripada Menteri Pertahanan ya. Okey. So untuk makluman, perkara paling terkini yang dikeluarkan oleh UiTM adalah bilangan 7 2021 ya, berkenaan tentang pengoperasian fakulti pada PKP 3.0. Okey, slide yang seterusnya. Okey, yang ini. Ya, ini adalah perkara terkini ya tentang PKP 3.0. Jadi seterusnya. Dan pelajar-pelajar semua maklum dan ini ada 6 kategori pelajar yang dibenarkan oleh KPT JPT untuk masuk ke kampus pada masa itu. Okey. Seterusnya. Okey, mengambil kira keadaan pandemik COVID-19 bermula daripada sebelum Aidilfitri ya. Kita tengok di sini ini adalah daripada KKM 10 Mei sebelum Aidilfitri Isnin sehingga selepas Aidilfitri 23 Jumaat lepas, bilangan yang positif COVID telah meningkat kepada 6,976 ya. Itu yang 2 hari lepas ya. So hari ini lain figure dia. Dan kematian paling tinggi ya 70. Yang paling tinggi dalam sejak mula-mula PKP 1 tu kematian paling tinggi. Justru mengambil kira keadaan situasi semasa COVID-19 di Malaysia, MKN telah membuat satu pengumuman baru ya pada 25 Mei. 24 Mei. Okey, daripada pengumuman terbaru tersebut, ya next slide. Ya, okey. Nanti itu. Sebelum itu, semua pelajar juga tahu ya, kita dah keluar dalam paper, dah disensasikan, kita ada kluster Jalan Tegas Kolej Negeri 5. Walau macam mana secara sekalipun JOPSA dan pihak pengurusan UiTM untuk meletakkan pelajar di dalam bubble yang selamat di dalam kolej, ada juga yang terlepas ya, ada juga yang terlepas tak jujur lah. Sepatutnya kita bila dah duduk dalam bubble tu, sepatutnya tak boleh keluar dah. Ya, sebab kita bagi makan dalam tu ya, jadi bila berlakunya perkara macam ni alhamdulillah student FIG negatif ya YM. Ya Prof, semua negatif. Semua negatif alhamdulillah. Jadi bila isu ni berlaku, JOPSA dan Pusat Kesihatan mengambil seriuslah untuk tidak membenarkan langsung pelajar masuk bermula daripada tarikh 21 Mei sehingga 7 Jun. Ya, jadi apabila PKP diperketatkan ya, diperketatkan, maka kita MPE Majlis Pengurusan Eksekutif Fakulti telah mengambil keputusan untuk membenarkan hanya pelajar yang telah masuk yang telah masuk sebelum ni untuk berada di kolej. Itu pun pembelajaran akan dilakukan secara PDP dan bagi pelajar yang telah membeli tiket sebagainya mematuhi MKN, pengumuman MKN terbaru, tidak dibenarkan sebarang pergerakan pelajar bermula 21 hingga 7 Jun. Okey. Perinciannya TD, HEP, TDA akan maklumkan selepas ni ya. Okey, seterusnya. Okey. Ini adalah tabung prihatin ya. Berbagai-bagai inisiatif telah diambil oleh pihak UiTM untuk membantu pelajar-pelajar yang memerlukan.
kita pun maklum ya sebab sistem UiTM masih belum mencapai 100% pencapaian internet yang sempurna. Ya, kita juga maklum 60% daripada pelajar FLG adalah pelajar B40 dan kita telah mengumpulkan dana untuk mendapatkan bantuan komputerible. Ya, nanti ini pun PMYM akan jelaskan dengan terperinci berbagai-bagai tabung saluran-saluran yang pelajar boleh salurkan sekiranya tak ada duit untuk makan, sekiranya mengambil ada masalah dalam pembelajaran. Jadi kita di sini kita akan maklumkan di mana channel-channel yang sepatutnya pelajar masukkan ya maklumat tu supaya tindakan boleh diambil. Okey. Itu saja daripada saya sebagai pembukaan. InsyaAllah. Terima kasih, Doktor. Baik, terima kasih Prof. Saya serahkan kepada ni studi kita, Cik Fatihah. Dia baru masuk sebab saya tak admit dia tadi. Sorry Silakan Fatihah. Seterusnya, majlis menjemput yang berusaha Profesor Madya Teknologis Dr. Muhammad Rozi bin Ahmad selaku Timbalan Dekan Hal Ehwal Akademik untuk berucap. Majlis mempersilakan. Terima kasih Nurul Fatihah. Fahiyah tadi ya. Tak perasan nama. Fatihah. Nurul Fatihah. Okey. Saya ada dua perkara yang saya nak bawa pada petang ini pada semua pelajar. Satu tentang apa yang anda komplain kepada kami. Okey, saya sebelum ini kita dah berjumpa dengan para pensyarah FSG sebelum taklimat ini. So saya dah sampaikan apakah grousers yang anda berikan kepada kami. InsyaAllah kita akan perbaiki dari semasa ke semasa. Dan kedua saya akan pergi kepada notis yang kita keluar, notis FSG yang kita keluarkan dalam minggu lepas, minggu lepas. So saya akan stress on that. So probably turun ke slide, turun lagi. Ini untuk staff tadi. Lagi. Okey, yang ni. Ringkasan maklum balas pelajar yang telah summariskan oleh MPP diberikan kepada pihak kami lah, pihak fakulti. Dan segala komen, complaints yang anda berikan, saya mengucapkan terima kasih kerana inilah satu cara kita berkomunikasi untuk kita perbaiki. Okay, apa-apa kekurangan yang ada pada pensyarah kita ataupun sistem kita, so elok juga diberikan supaya kita boleh bawa ke hadapan dan kita perbaiki dari semasa ke semasa. So contohnya pensyarah yang membiarkan anda memberikan masa yang tak mencukupi untuk anda, kita dah tegur pensyarah secara umum, general, sebab laporan ataupun komplain yang anda berikan secara general, so kita tak boleh nak pinpoint siapakah pensyarah tersebut. Sekiranya ada pada pelajar ada pensyarah tertentu yang membuat demikian, apa-apa degree sesi ODL ni, mohon maklumkan terus kepada saya kalau boleh ataupun PMYM Raja supaya kita boleh ambil tindakan secara spesifik. Kalau tidak, dia akan menjadi umum sahaja. So apa kita tegur pensyarah pun secara umum dan tak dapat kepada spesifik pensyarah. Okay, kita bukan nak menghukum siapa-siapa, cuma kita nak perbaiki kelemahan yang ada pada pensyarah kita. Okay. Dan segi platform yang sesuai untuk digunakan, kita akan bincang dengan lebih lanjut sama ada kita standardiskan platform ni, okay, sama ada kita gunakan Google Classroom ke, MS Teams ke, ataupun e-feature ke. E-feature pun tak stabil. Okay, so probably it's good that kita satu fakulti ni kita mungkin gunakan 1-2 platform saja supaya anda semua tidak keliru. Sebab setiap pensyarah dia mahir dengan platform yang tertentu. Dan kelas secara live, okay, kita dah tegur pensyarah banyak kali bahawa live ni boleh buat cuma bukan every week. Okay, probably kalau buat pun mungkin masa setengah jam ke, or not more than 1 hour. Because we understand that you have other classes as well dan pensyarah lain pun guna Google Meet buat secara live. So kita dah tegur pensyarah agar menggunakan Apa tu? Dah betul. Tali posti tu. Okay. Alright, mohon mute bila masuk. As soon as you masuk, mute terus. Okay, so seterusnya, next slide. Okay, quiz. Tak cukup masa, kita dah tegur pensyarah. Okay, kita dah inform pensyarah lah, bagi peringatan kepada mereka. Dan pensyarah yang
menggantikan kelas pada masa yang berlainan. Kita dah inform tadi agar kena buat kelas ganti buat pada masa di mana pelajar tu dah bersetuju untuk diadakan lah. Kita tak galakkan pensyarah buat malam contohnya ataupun di semasa cuti umum. Okey, kita dah inform pensyarah. Platform terlalu banyak saya dah sentuh tadi. Okey, mungkin saya nak share sikit tentang notis yang kita keluarkan. Mungkin Nizam saya take over. Okey. Notis yang kita keluarkan kepada pada pelajar lah, especially iaitu okey, notis ni cuba nampak Nizam nampak Nampak? Okey, alright. So notis ni kita keluarkan as soon as perkeliling terkini daripada Naib Chancellor dikeluarkan, okey, iaitu pada 17 Mei lepas. Sebaik saja kita terima perkeliling ini, ahli MPE, pengurusan fakulti terus buat mesyuarat supaya kita spesifikkan apakah masalah yang kita hadapi dan supaya perkeliling tersebut disammarizekan dan mengikut kehendak kita, mengikut keperluan fakulti. Okey, sebab tu kita keluarkan notis yang berbeza selain daripada perkeliling Naib Chancellor. So kalau ikut perkeliling ini ada baki beberapa minggu lagi, iaitu 7 minggu. Kita keluarkan perkeliling ini minggu lepas. So semua pelajar akan meneruskan sesi PDP secara ODL. Okey, semua pelajar maksudnya 100% of the students. Okey, kalau tengok kat sini memang dalam perkeliling tidak dibenarkan lagi pelajar masuk sehinggalah 7 Jun. Okey, iaitu semasa MCO 3.0 ni kita tak benarkanlah pelajar masuk dalam kampus especially Okey, untuk pelajar yang mengambil FYP 2, kita dah inform coordinator FYP dan juga para penyelia agar be flexible sekiranya pelajar yang telah masuk semasa fasa 1 sempat buat eksperimen, teruskan anda punya result science discussion berdasarkan eksperimen yang telah dibuat. Okey, anda mungkin tidak boleh masuk lagi untuk fasa kedua nanti Mungkin terhadlah, kalau boleh masuk mungkin terhad ataupun tidak boleh langsung Untuk pelajar yang ingin masuk untuk fasa 2 tapi tidak dibenarkan buat masa ini, so saya sarankan discuss balik dengan penyelia agar anda boleh bertukar mode. Okey, tukar mode projek tersebut ke arah sama ada membuat review ataupun membuat problem based learning ataupun membuat simulation dan sebagainya. Okey, no more experiments. Okey, at this time around. Alright, seterusnya adalah pelajar yang tidak mempunyai akses internet ataupun jika di rumah anda tidak kondusif untuk belajar, anda boleh masuk, boleh mohon untuk masuk. Okey, nanti YM akan cerita tentang ini, YM Raja akan cerita tentang ini. Cuma at this point of time tidak boleh masuk sehingga 7 Jun. Okay, sehingga berakhirnya MCO 3.0. Okey, itu pendekatan yang diberikan oleh pusat kesihatan kita lah. Untuk pelajar pasca Sizwazah sama juga. Okey, tidak boleh tulis ini tidak disarankan tidak memasuki kampus. So in a way kita tak benarkanlah kot terus sebab kes yang sangat tinggi meningkat especially di Shah Alam ni. So I think you better stay put where you are. Jika anda berada di Shah Alam, just stay put where you are. Buat kerja orang kata kerja-kerja menulis. Okay, take this time to buat anda punya penulisan, baiki penulisan anda. Okay, dan yang paling penting sekali adalah ini kewajipan semua pelajar wajib mengisi deklarasi harian saringan risiko COVID-19 secara harian termasuklah Sabtu dan Ahad without fail. So please do it as soon as kamu bangun tidur je terus declare your health status. It is very important. Semua pensyarah pun perlu buat juga dan pensyarah yang tidak buat akan diambil tindakan tertib. Okay, because it is very serious. We have to know what is your health status on a daily basis. So please do that. Okay, itu daripada saya, Dr. Syarul. Pass back to you. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Teknologi Dr. Muhammad Rozi bin Ahmad selaku Timbalan Dekan Hal Ehwal Akademik bagi taklimat sebentar tadi. Kini, majlis menjemput Yang Mulia Profesor Madya Kemis Dr. Raja Razwan bin Raja Deris selaku Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Nur Fatihah selaku co-host pada petang ini. Dr. Syarul yang bagi prodekan, rakan-rakan timbalan dekan dan semua mahasiswa-mahasiswi Fakulti Sains Gunaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
Okay, saya bercadang untuk bercakap panjang di ruangan ini sebab saya rasa banyak maklumat-maklumat telah pun diketahui oleh para pelajar. Saya lebih kepada nak membuka persoalan ataupun Q&A yang saya kira mungkin ada lagi bermain di fikiran anak-anak kita di luar sana. Saya hanya bagi sedikit brief dekat slide ini, and then kita bagi ruang yang banyak kepada pelajar untuk bertanya. Okay, so isu yang saya akan terangkan sedikit di sini adalah berkaitan dengan isu dan juga kebajikan pelajar. Okay. Okay, so ini adalah kemaslahatan ataupun isu-isu yang sering dibangkitkan di dalam perjumpaan saya dengan SMF, dengan MPP ataupun kelab dan juga persatuan dalaman. So isu yang berkaitan dengan keuangan, kemudahan keperluan untuk ODL, laptop dan juga data, dan juga kemudahan college untuk mereka yang tidak kondusif untuk menjalankan ODL di rumah dan sebagainya, dan juga isu kesihatan minda pelajar disebabkan oleh kongkongan ataupun kekangan daripada pandemik COVID-19 ini. So sebenarnya isu-isu ini semuanya berkait antara satu sama lain. Okay. Jadi ini adalah sedikit makluman kepada para pelajar semua bahawa kita mempunyai berbagai-bagai tajaan. Saya kira MPP, SMF dalaman, Esko dan juga semua pelajar sedia maklum tentang perkara ini, tentang sumber-sumber kewangan ataupun tajaan-tajaan yang ada ataupun peluang yang ada untuk pelajar-pelajar memohon. Itu kita ada daripada agensi-agensi kerajaan, agensi-agensi swasta, Petronas, JPA dan sebagainya, tabung haji dan sebagainya. Kita juga ada derma siswa daripada kerajaan negeri, Pahang, Perlis, Kedah, kebanyakan semua negeri ada mempunyai derma siswa yang disediakan oleh pihak kerajaan negeri. Cuma jumlah dia berbeza-beza lah antara negeri dengan negeri yang lain. Dan juga isu sumbangan laptop daripada tahun lepas lagi bila kita start pandemik COVID-19 ini, bila lockdown berlaku, PKP berlaku, so isu utama yang dihadapi oleh pelajar adalah berkaitan dengan ODL lah. Dalam ODL ini dua isu penting iaitu gadget, laptop ataupun smartphone dan juga data. Itu adalah isu utama yang dihadapi oleh pelajar. Jadi pihak universiti melalui unit zakat, melalui LPU, agensi-agensi seperti tabung haji, pusat zakat dan juga pihak pusat pengajian sendiri juga ada membantu, walaupun tidak keseluruhan sebab agensi-agensi ini juga ada kekangan masing-masing. Jadi setakat ini permohonan ataupun pelajar yang berjaya daripada FSG adalah sebanyak 6 orang, 6 buah laptop berjaya diberikan kepada pelajar Fakulti Sains Gunaan. So yang lain-lain itu mungkin ada yang mohon tapi tidak berjaya disebabkan oleh kekangan tadilah sumber keuangan yang terhad oleh pihak-pihak berkenaan. Dan juga PTPTN, sumber yang seterusnya adalah PTPTN. Ini sekarang ini dalam proses serahan borang permohonan. Saya dah tengok dalam Twitter, dalam Instagram, MPP semuanya ada sebutkan tentang perkara ini, dan borang boleh diserahkan sama ada melalui di pejabat PTPTN negeri ataupun yang mana berada di kolej sekarang ni, boleh terus ke pejabat unit kebajikan pelajar budi siswa tu. So pelajar-pelajar boleh ambil tindakan yang ini. Dan seterusnya daripada unit zakat, ini mungkin ramai pelajar-pelajar yang tidak mendapat maklumat ini, walaupun mereka tahu bahawa UiTM ada unit zakat, dan saya percaya ramai yang telah memohon zakat dan juga sedekah. Okay.
ada 3 kategori utama iaitu fakir, miskin dan juga fisabilillah. So setakat ini kita telah berjaya, pelajar-pelajar telah berjaya mendapat sejumlah bantuan, iaitu melalui fakir kita ada 99 orang dengan jumlah 99,000 dan miskin 135 pelajar dengan jumlah 108,000 dan fisabilillah ini termasuk sedekah dan sebagainya 73 orang dengan jumlah 32,850. Jumlah keseluruhan adalah sebanyak 238,850 ringgit. So yang ini juga saya mohonlah kepada SMF ataupun Esko kelab-kelab dalaman untuk wawarkan kepada pelajar, jangan segan dan jangan malu, mohon sahaja zakat ini sama ada zakat ataupun sedekah. Walaupun kita bukan dalam kategori 1 2 mungkin dalam kategori fisabilillah ataupun sedekah masih lagi boleh dipertimbangkan. Lebih-lebih lagi sekarang ni kita dalam pandemik ini, saya percaya ramai banyak keluarga yang terkesan, terutamanya yang kena berhenti kerja dan sebagainya. So mungkin pendapatan itu telah berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita galakkan mereka memohon zakat ini. Seterusnya kemudahan kolej, seperti mana yang semua sedia maklum, TDA pun dah sebutkan tadi bahawa fasa 1 FYP 2 yang kita telah masukkan dulu sebanyak 167 pelajar, mereka ini semuanya dah balik kampung dan tak boleh balik sehingga 21 hari bulan Mei yang lepas, dan kena tunggu sehingga 7 Jun 2021 ini. Itu pun berdasarkan kepada perkeliling terkini yang akan dikeluarkan oleh pihak universiti ataupun MKN dan juga KPT. Untuk ODL untuk FYP yang kedua, kita telah batalkan, iaitu seramai 27 orang itu memang tak dapat masuk, dan kita ada mood lain untuk FYP 2. Dan untuk ODL, kita ada permohonan seramai 105 orang dan yang ini telah pun didaftarkan oleh pihak HEA melalui saring C dan pergerakan hanya boleh dilakukan selepas 7 Jun 2021, bergantung kepada perkeliling terkini pada 7 Jun nantilah, ataupun sebelum 7 Jun. Okay, bagi menampung keperluan ODL pelajar ini, laptop dan juga gadget, pihak fakulti telah melancarkan satu tabung yang dikenali sebagai tabung prihatin Fakulti Sains Gunaan. Ini pun telah dilancarkan pada awal semester lepas dan alhamdulillah setakat ini kita telah berjaya mengutip sebanyak 2,960 melalui kelab kebajikan staf dan juga sumbangan daripada ahli MPE adalah sebanyak 3,800. Sejumlah keseluruhan adalah sebanyak 6,760. So dalam mesyuarat MPE yang lepas pada 19 Mei 2021, ahli-ahli MPE telah pun bersetuju untuk memberikan sebanyak 20 unit tab kepada pelajar-pelajar yang memerlukan untuk fasa yang pertama. Dan untuk makluman para pelajar semua, kita telah menerima sebanyak 84 permohonan yang memerlukan gadget ataupun laptop untuk tujuan ODL. Jadi kita akan berusaha untuk selebihnya itu. Alhamdulillah setakat ni kita dah sort nama-nama pelajar ni yang ikut ranking yang paling memerlukan dan seterusnya tu. So fasa yang kedua dan seterusnya kita akan berikan mengikut kepada kemampuan keuangan yang kita tabung ini masih lagi dibuka sehingga saya tak tahu bila lagi. InsyaAllah kalau boleh selepas habis 84 orang ni lah, kalau boleh. Jadi insyaAllah kita akan bagikan tab ini dalam waktu yang terdekat ni lah. Dan untuk makluman para pelajar juga, keseluruhan pelajar FSG yang terkena COVID-19 ini adalah sebanyak 9 orang. Ini di seluruh sistem lah. Okay. Dan maklumat ini telah kita dapat daripada pensyarah, daripada KPP, sebab yang ini kita tak diwajibkan untuk kita laporkan. So yang ada laporan saja kita laporkan kepada pusat kesihatan, untuk pusat kesihatan lapor kepada KPT. Jadi so kalau saudara tahu rakan-rakan terkena COVID-19, bolehlah maklumkan kepada
unit HCP untuk kita salurkan maklumat itu. Bukan apa untuk kita sekadar untuk pemakluman dan data sahaja. Okey, seterusnya ini saluran maklumat. Saya rasa pelajar-pelajar telah sedia maklum dan banyak lagi sebenarnya, ada Twitter dan sebagainya. Yang ini yang famous lah yang saya dapat daripada media sosial. Segala maklumat disalurkan secara terkini dalam sosial media ini. Jadi saya mengharap sangat pelajar-pelajar dapat join grup MPP, grup SMF, guru NR dan sebagainya, dan juga unit pengurusan kebajikan pelajar BHCP. So saya rasa itu saja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Kemis Dr. Raja Razwan bin Raja Idris selaku Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar di atas informasi sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan sesi soal jawab bersama para pelajar. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, para pelajar boleh menghidupkan mikrofon anda untuk mengajukan soalan atau menulis soalan di ruangan komen. Bagi pelajar yang ingin mengajukan soalan, anda diminta untuk memperkenalkan nama dan kursus anda. Okey, tuan-tuan. Assalamualaikum. Silakan. Nama saya Nur Amani binti Muhammad Faizal dan saya merupakan pelajar semester 4 daripada kod program AS203 Fizik. Saya nak tanya tentang pergerakan pelajar pulang ke kampus selepas 7 Jun tu. Adakah Google Form akan dibuka semula ataupun dia akan guna info dan data pelajar yang mengisi Google Form yang sebelum ni? Terima kasih. Okey, yang ini MPP ada tak dalam ni? Sebab yang ini MPP yang koordinat dengan bahagian hal ehwal pelajar. Ada tak Syabani? Nabilah? Assalamualaikum Doktor. Ya, silakan. Okey, Doktor, dengar. minta maaf saya tak dapat buka kamera. Okey. Untuk pergerakan pulang ni, yang 7 Mei ni buat masa ni kami belum dapat apa-apa pemakluman sebab yang sebelum ni pun pelajar yang nak balik ke kampus sebelum 21 Mei tu pun dekat saring C semua data telah di-reset. Jadinya kalau pelajar nak balik ke kampus, diorang kena buat permohonan semula lah yang dibantu oleh saya dan juga saudara Bani. Jadi untuk 7 Mei ni buat masa sekarang belum ada apa-apa pemakluman lagi. Kalau ada nanti kami akan maklumkan semulalah daripada masa ke semasa. Terima kasih Nabila. So nanti kena alert dekat sosial media, Telegram, Instagram, MPP, MF untuk maklumat tersebut lah. Ada soalan di ruangan komen dari Putri Nur Bainuri. Assalamualaikum Doktor, nak tanya macam mana nak mohon bantuan internet? Untuk bantuan pelajar, pelajar boleh memohon melalui poster yang kita sediakan itu. Ada QR codes tu dan boleh isi maklumat daripada situ. Adakah poster? Dalam slide saya ada poster. Dalam slide dekan tadi pun ada poster. Dapat ke? Tunjuk balik Dr. M. Tunjuk balik kat student. Tolong Dr. Syarul. Ada dalam slide saya dengan slide dekan pun ada dalam poster tu. Sekejap Tak perasan kot tadi tu. Dia ada link kat situ. Yang ini kan? Ni. Itu kat bawah tu. Ni. Dekat bawah ni dekat QR code tu, itu ada borang permohonan. Boleh scan QR code tu. Boleh scan sekarang ya pelajar tu. Tapi Scan boleh tu share masuk kat kot situ. slide ni pada student Prof. Boleh. Share poster lah.
Nanti kita share poster dengan student ya. Dah habis? Share poster dengan student. Thank you, thank you. Okay. Para pelajar ada soalan lagi ke? Ya, ada lagi ke yang masih ada masalah, tak ada capaian? Ada masalah pensyarah tak aware kita ada dalam kelas ke tak ada dalam kelas? Ada ke? Dari Nurul Aina binti Samsuri. Assalamualaikum Doktor, saya Nurul Aina, student semester 6 kos Biomolecular Science. Saya nak tanya, adakah dibenarkan student NR untuk keluar masuk ke kampus lepas 7 Jun? Selepas 7 Jun, pelajar NR bergantung kepada bergantung kepada perkeliling lah. Kalau perkeliling kata boleh ada pergerakan dan keluar masuk saya rasa tidak dibenarkan. Sebabnya kita ada bubble. Bubble maksudnya pelajar-pelajar yang berada dalam college sahaja akan bergerak ke ke fakulti dan sebagainya. So pelajar-pelajar daripada luar kalau ikutkan daripada pengalaman yang lepas memang tidak dibenarkan masuk dan keluar daripada ke kampus. Boleh? So pelajar-pelajar anda kalau kita galakkan untuk memohon berada di college. Sekiranya ingin bergerak ke library ataupun ke mana-mana dalam kampus. Tapi kalau ada maklumat pelajar-pelajar FSG yang tak ada duit nak makan ya, mohon maklumkan. Yep. Ada lagi ke soalan para pelajar? Ramai tu, 338 pelajar tu. Sebab saya dapat makluman daripada pensyarah yang jadi mentor ya kepada pelajar, ada parents yang telah dibuang kerja, jadi anak-anak kena bekerja bantu parents sebab tak cukup makan ya. Jadi bagi yang mungkin malu untuk tulis nama sebagainya, mungkin boleh terus email kepada HCP ya, UIM ataupun pada dekan sendiri, kita akan salurkan bantuan ya. Jangan memang kalau makanan ni satu keperluan lah, jangan segan lah ya sebab you perlu belajar ya, perlu belajar untuk mendapatkan segolong ijazah ni untuk mengubah nasib keluarga. So, jangan malu ya, mohon MPP kalau boleh dapatkan data-data tu majukan kepada fakulti. Kita akan bantu. Boleh WhatsApp je terus saya. Nombor saya bagi kat dalam ni, chat ni. Assalamualaikum Doktor. Salam tu. Saya ada satu lagi persoalan. Kalau students yang hari tu sempat balik untuk raya tapi barang dia ditinggalkan di college, nanti selepas 7 Jun mereka boleh automatically datang ke kampus balik ke ataupun still kena buat permohonan baru dan sebagainya? Belum lagi, kena tunggu pengumuman sebelum 7 Jun tu. Bergantung kepada situasi COVID. Okey, terima kasih Dr. Raja. Kalau MKN kata boleh buat pergerakan dan bolehlah masuk balik. Para pelajar ada soalan lagi ke? Dan di ruangan komen, MPP Bella dan MPP Bani ada letakkan nombor telefon mereka. Jadi kalau ada sebarang masalah, boleh berhubung dengan mereka terus.
Jadi sekiranya para pelajar tak ada soalan, terima kasih kepada Profesor Dr. Hajar Farida Zoyana Muhammad Yusof, Dekan Fakulti Sains Gunaan, Barisan Timbalan Dekan Fakulti Sains Gunaan dan para pelajar di atas sesi soal jawab sebentar itu tadi. Diharapkan semua persoalan para pelajar mengenai notis terkini berkaitan pengurusan staf, pelajar dan hal akademik telah terjawab. Sebelum majlis melabuhkan tirai, marilah kita sama-sama menutup majlis ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallah. Hadirin dan hadirat diminta untuk membuka kamera masing-masing bagi sesi fotografi. Okey, 1, 2, 3. Sebentar ya. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Okey. Seterusnya 1, 2, 3. Oh, banyak page. Banyak pleasure tu. Seterusnya 1, 2, 3. Seterusnya 1, 2, 3. Oh, lagi. Banyak betul ni. Paper berapa Banyak paper page. ni? Okey. Dengan berakhirnya sesi fotografi sebentar baiklah. tadi, maka berakhirlah majlis kita pada petang ini. Terima kasih diucapkan kepada semua pihak di atas kerjasama yang baik. Pihak kami memohon maaf jika ada kesilapan sepanjang program ini berlangsung. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Tuhan dan yang buruk itu datang dari diri saya sendiri. Sekian, terima kasih. Sekejap saya nak share link tu, link Google Form tadi tu. Ah, Sebab QR code tu tak boleh ni. Saya share dekat chat box. oh, okey. Okay, thank you. Okey, terima kasih. Terima kasih semua. Stay safe. Assalamualaikum. Selamat petang. Assalamualaikum.